berkongsi bersama-sama agar kita tidak melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Salah seorang hamba Allah bertemu dengan saya setelah kematian ibu. Kemudian bertemu dengan saya, dia mengatakan ibunya meninggal baru 3 hari. Lepas tu diserahkan khairat kematian kepada beliau. Maka perempuan ini, hamba Allah ini, berjumpa dengan abang dia yang sulung, memaklumkan kepada abang dia yang sulung bahawa dia telah menerima duit khairat kematian, tak banyak mana pun, yang ada ialah RM700. Jadi hasrat hamba Allah ini dengan duit khairat kematian itu, dapatlah dia melakukan sesuatu kebaikan untuk arwah ibunya yang telah meninggal dunia, melakukan penduri, tahlil arwah dan sebagainya. Maka apa dijawab oleh abang itu? Tak ada galak-galak sangat nak penduri dah. Jadi saya nak bagi tahu orang yang bercakap begini telah sebenarnya menyakiti hati ibu dia sendiri. Kenapa kita perlu bercakap sebegitu? Tak payah gegap sangat kenduri, tak payah galak sangat kenduri. Dan kita nak buat kenduri itu untuk siapa? Untuk ibu kita sendiri. Daripada kecil kita menyusul dengan ibu kita. Ibu kita lah yang menyuapkan kita makanan. Kemudian apabila kita dah besar, merantau, balik kita ke kampung, ibu itulah yang sibuk mencari lauk pauk untuk menjamu kita makan. Tiba-tiba tergamak kita bercakap begitu. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am." Wahai umat manusia, sebarkan salam, jamulah makan. Ini faedah kita jamu makan dalam kenduri arwah. Dan sampai pahalanya kepada orang yang kita hadiahkan jamuan makan itu untuk roh yang kita sayangi. Tiba-tiba kita boleh bercakap begitu sehingga orang yang meninggal itu boleh mendengar apa yang kita lakukan. Hari ini orang, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada anak-anak, tuan-tuan, didiklah anak-anak kita dengan membaca Al-Quran. Mudah saja. Dalam sakaratul maut kita, waktu kita mati besok, anak kita lah yang nak menghadap kita membaca surah Yasin, membaca Al-Quran dan sebagainya. Beberapa tempat saya menghadiri majlis kematian, saya tengok kadang-kadang orang melihat, hatta daripada waris sendiri, anak sendiri melihat jenazah ibu. Dia sikap macam sikap lauk, dia tengok, kemudian tutup, pergi tempat lain, sembang-sembang, borak-borak. Inikah adabnya kita menghadap orang yang telah meninggal? Apatah lagi dalam keluarga terdekat kita, ibu ataupun ayah kita. Hari ini orang tak peduli dah. Tak ada lagi nak menghadap orang meninggal dengan membaca Al-Quran, baca Yasin. Konon-kononnya dah pandai sangat dah. Tak payah baca Yasin, tak payah baca Quran, tak payah nak dihadiahkan kepada roh si mati. Allahu Akbar. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Suratul Yasin iqra'uha ala mautakum. Surah Yasin, bacakanlah dia untuk orang yang meninggal di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim. Benar, hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang dhaif. Tapi ia menjadi kuat apabila ramai yang meriwayatkannya. Contohnya Imam Ahmad juga meriwayatkannya. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah Yasin bagi orang yang meninggal di antara kalian. Kita baca Yasin, yang meninggal disebut mayit ni antara
dalam sakaratul maut ataupun orang yang telah meninggal. Kemudian diriwayatkan juga oleh Abu Daud, Iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah untuk mayat-mayat kamu surah Yasin. Sanadnya diriwayatkan oleh Abu Daud, di mana Abu Daud pernah menulis surat kepada penduduk Mekah tentang hadis ini. Maka tak ada komen tentang hadis ini. Maka hadis ini boleh kita kategorikan sebagai salihun lil ihtijaj, yaitu hadis yang boleh digunakan sebagai hujah. Itu sebab amalan-amalan yang telah disepakati oleh para ulama dulu, orang hari ini tak peduli lagi nak baca Yasin pada orang yang meninggal dunia, orang yang dalam sakaratul maut. Allahu Akbar. Pernah saya tengok, kita tak ada ilmu, jangan bercakap tentang ilmu agama dengan menggunakan akal kita. Sebab kita tak tahu perkara itu ada nas ataupun ada hadis. Kita menghadap orang yang dalam sakaratul maut, apa kita lakukan? Dengan kita talqinkan dia. Kita talqinkan dia. Sabda Rasulullah SAW, laqinu anwatakum la ilaha illallah. Talqinilah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ada orang tengok mak dia, tuan-tuan dan puan-puan, dalam sakaratul maut, dia cakap apa mak? Alhamdulillah mak, alhamdulillah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Depan mata saya sendiri melihat perkara ini. Jangan tunjuk kejahilan pada orang. Ada pula yang kita suruh istighfar. Orang tu dalam sakaratul maut disuruh istighfar. Kamu tu lah istighfar. Saya pernah baca Yasin pada orang dalam sakaratul maut dituduh syirik, tuan-tuan. Tuduh syirik, berat tu. Dan orang yang melakukan tu lah dituduhnya sebagai orang yang munafik. Allahu Akbar. Itu sebab saya sentuh bab ni, sebab dari pengalaman saya sendiri. Agar perkara ini tak berlaku kepada tuan-tuan. Besok anak-anak kita begitu juga. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salati, sadaqatin jariyah, aw ilmi yanfa'uhu bihi, aw walidin salihin yaqula." Jika anak Adam meninggal, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh orang, dan anak soleh yang mendoakan. Apabila kita sebut dengan terputusnya amalannya itu, ini dibahaskan oleh para ulama, dan ulama mentafsirkan hadis ini di mana orang yang mati itu tidak lagi dituntut melakukan solat, tidak lagi dituntutkan melakukan puasa, haji, zakat dan sebagainya. Adapun kebaikan-kebaikan yang datang daripada orang yang hidup untuk orang yang mati, ataupun perkara-perkara yang dilakukan sewaktu dia hidup, seumpama dia menggali perigi, dapat orang berwuduk dengan air perigi itu, dia mendapat pahala. Dia letak lantai atas simen kat surau ni, buat surau ni, dapat dia pahala berkekalan sampai ke akhirat. Jadi tak putus amalan dia di situ. Tapi orang memahami zahir hadis sehingga kan melakukan ataupun menuduh orang yang melakukan perkara yang telah pun disepakati oleh para jumhur ulama sebagai syirik. Wajib saya menentang. Moga-moga orang boleh dengar. Tak maaf tuan-tuan. Sebab orang ini sebenarnya tak tahu pun baca Quran, tak tahu baca Yasin. Bila orang buat, dia tak mampu buat, dia tuduh macam-macam.
Akhirnya orang terpengaruh dengan fahaman-fahaman ini. Kadang-kadang dia tak terpengaruh dengan fahaman ini, tapi ikut kejahilan dia, ataupun dia tak tahu nak baca. Saya pernah tengok orang yang bercakap begitu tu, saya duduk sebelah dia. Orang membaca Yasin, waktu tahlil tu dia ada orang muka surat lain, dia muka surat lain. Mulut tu kawan kami, sebenarnya tak tahu baca. Berbura-bura pula tu, datang tu apa? Bukan. Allah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mayyitin zukrahu indahu Yasin illa awwalallahu azza wa jalla alaihi." Setiap mayit yang dibacakan Yasin untuknya, maka Allah akan meringankan bebannya. Orang ni bercakap tak ada bersumberkan mana-mana hadis, tak bersumberkan mana-mana nas dan sebagainya. Hanya mengikut kefahaman dia saja. Faham dia daripada mana? Daripada dari Al-Quran. Baca Quran tak tahu, tapi ambil dari Al-Quran. Dari Al-Quran dia ambil terjemahannya. Dalam satu firman Allah SWT, Allah SWT berfirman, "Wa allaisa lil insani illa ma sa'a." Dan bahawasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Betul. Tapi firman Allah SWT ini dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa ayat ini telah terhapus oleh firman Allah, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman." Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Itu sebab dalam Quran ada nasikh dan mansukh. Bukan kita boleh main ambil je. Tentang khabar, nasikh dan mansukh ada. Mula-mula diturunkan macam mana hukumnya Arab tu, kemudian turun lagi satu ayat, kemudian turun lagi satu ayat. Ini ya dalam hukum Al-Quran. Kita ambil satu, kita buat hujah kita sendiri, tak boleh. Allahu Akbar. Sebab saya kena jawab dengan orang-orang yang tak faham tentang ilmu agama, tiba-tiba nak bercakap pasal ilmu agama. Allah. Sini kita tengok orang-orang ini tuan-tuan, sehingga kan mereka itu mengingkari orang yang ziarah kubur dan sebagainya. Ziarah kubur ni satu amalan yang paling baik. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Al-maitu fi qabrihi kal-ghariqi yas'alitu da'watan talhaquhu min ibnihi aw akhihi aw sadiqihi fa idza lahiqahu kanat ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma fiha." Seorang mayit dalam kuburnya bagai seorang yang tenggelam. Dia menunggu doa yang dikirimkan padanya dari anaknya atau saudaranya atau temannya. Jika doa itu telah sampai padanya, maka doa itu lebih dia cintai daripada dunia seisi. Orang kubur menunggu. Tiba-tiba kita tak nak ziarah kubur, tak nak jumpa orang, tak nak lagi berdoa kepada orang yang telah meninggal. Itu juga dalam hadis, innallaha la yarfa'u 'abdu darajatan fayaqulu ay rabbi annali hadhihi darajat fayuqalu bi istighfari ibnika laka. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba, lalu dia bertanya, wahai Tuhanku. Orang yang meninggal tu, orang yang mayat tu bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat kedudukan seperti ini, naik darjatnya? Kemudian dijawab oleh Allah SWT, kerana istighfarnya anakmu untuk kita beristighfar untuk kedua ibu bapa kita. Itu sebab kalau kita membaca kitab-kitab ulama, kita mendoakan para ulama itu dan terangkat darjatnya.
Jadi tiba-tiba kita mengingkari apa yang telah disepakati oleh para ulama. Baca Yasin ni baik tuan-tuan untuk orang yang meninggal, kerana dalam surah Yasin itu mengenai kalimah-kalimah tauhid. Orang yang sedang dalam sakaratul maut memberi manfaat kepadanya bacaan surah itu, kerana dalam surah Yasin itu ada hari akhirat, kabar gembira bagi dia mendapat syurga. Kita tengoklah dalam Yasin yang kita baca, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Itu sebab baca Yasin pada orang yang dah meninggal ataupun orang dalam sakaratul maut, ziarah kubur. Saya tiap-tiap raya tak pernah tinggal ziarah kubur, tak macam itu. Ziarah kubur selalu. Kerana apa? Saya berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas daripada Nabi SAW. Man min rajuli yamuru biqabri akhihi mu'minin kana ya'rufuhu fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Tak seorang pun yang melewati kubur saudara mukmin yang sebelumnya pernah dia kenal, lalu ia memberikan salam, melainkan si mayit mengenalinya dan menjawab salam. Menjawab salam orang mayit itu. Begitu juga mayit itu gembira dan suka apabila kaum kerabatnya datang menziarah. Seronok dia. Mereka hidup di dalam kubur, tuan-tuan. Jangan kita ingkari. Jangan ingat dah mati habis dah. Itulah sebenarnya kehidupan yang sebenar. Dan satu hadis Rasulullah SAW bersabda, man min rajuli yazuru qabra akhihi fayajlisu indahu illa istahnasa bihi hatta yaquma. Tak seorang pun yang melewati kubur saudaranya lalu ia duduk di sisinya, melainkan si mayit terhibur dengannya sampai dia bangun. Jadi kita nak tolak hadis macam mana? Jangan kita ikut akal kita mengatakan orang tu dah mati, tak payah lagi kita peduli dia. Dia tak tahu apa perbuatan kita. Menangis ke tuan-tuan apabila dia mendengar orang yang mengatakan tak payahlah galak-galak kenduri, tak payahlah kelap-kelap kenduri. Menangis. Allah. Dalil orang yang mati itu tahu perbuatan orang-orang hidup dalam firman, dalam hadis Rasulullah SAW banyak. Sahih Bukhari banyak. Innahu la yasma'u wara'ani 'alikum, sesungguhnya yang mendengar langkah sandal kalian. Kita meninggalkan dia dengar. Tapak kaki kita meninggalkan dia. Dia lebih kuat pendengarannya. Tiba-tiba kita kata tak payahlah baca talqin, tak payahlah kita baca Quran pada orang mati, tak payah kita ziarah orang-orang yang mati, tak payah kita buat selalu kenduri. Kenapa kita buat 3 hari, 7 hari sampai 7 hari? Kenapa kita? Ini dilakukan oleh ulama salaf. Ulama salaf yang salafus salih mereka harus apabila keluarga si mati membuat jamuan kepada mereka yang datang bertahlil membaca Al-Quran untuk dihadiahkan pahalanya kepada si mati. Perbuatan ini tak ada haram, tak ada makruh, tapi harus. Tujuan diadakan jamuan ini menggalakkan orang ramai datang serta membalas budi mereka. Dia datang menguburkan mayat, datang berziarah dan sebagainya. Kita balas budi mereka dan menolong si mati dengan doa, menghadiahkan pahala zikir dan tilawah Al-Quran kepadanya. Itu sebab kita buat jamuan. Di dalam kitab Qurratul Ain, Fatwa Ulama Haramain, soalan yang ditujukan kepada Syekh Husain Ibrahim Al-Maghribi
Mufti mazhab Maliki di Mekah bunyi, apa kamu kata tentang jamuan makan yang diadakan pada pembaca Al-Quran, yakni orang yang datang bertahlil, dan selain mereka pada hari ketujuh kematian? Apa jawabnya? Tidaklah diniatkan oleh perempuannya melainkan untuk mendoakan rahmat bagi si mati dan menghubungkan silaturahim. Jadi mana tegahannya? Kerana apa tuan-tuan? Dibuat sampai 7 hari. Dalam satu hadis yang dirawatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya orang yang mati dicuba dan diuji dalam soal kubur di dalam kubur mereka selama 7 hari. 7 hari. Itu bagi orang yang mukmin. Adalah sahabat-sahabat Nabi SAW menyatakan sunat diadakan jamuan makan bagi pihak orang yang telah mati, dengan dihadiahkan pahala jamuan itu kepada mereka pada 7 hari tersebut. Itu sebab orang buat sampai 7 diuji. Adapun orang-orang yang fasik ataupun orang-orang yang munafik diuji sampai 40 hari. Orang-orang yang beriman sampai 7 hari. Diuji 2 orang lelaki dengan soal kubur. Salah seorang daripadanya mukmin dan seorang lagi munafik. Adapun lelaki yang mukmin itu diuji dengan soal kubur selama 7 hari, manakala munafik diuji selama 40 hari. Itu sebab kita buat jamuan untuk dihadiahkan dan terasa orang tu. Dalam satu cerita tuan-tuan dan puan-puan, orang tu hilang, tak balik-balik rumah. Orang ingat dia dah mati. Tiba-tiba orang buat ke dunia luar. Selepas beberapa bulan dia balik. Dia bagi tahu kenyang dia, terasa dapat dia mendapat. Ini menunjukkan sampai ke pahala kalau kita ikhlas untuk melakukan. Itu sebab jangan kita berkata sesuatu yang boleh menyakiti orang yang banyak menabur budi kepada kita, terutama sekali ibu kita. Jangan kita bercakap sembarangan. Ada seorang ibu beradu kepada saya, naik kereta dengan anak dia tuan. Dah tengah hari dah, sampai pukul 2 lebih dah. Ibu tu pun besar dalam kereta, cakap ke anak. Apa dia cakap dekat anak? Dah lambat dah zuhur, dah 2 lebih. Apa jawab anak? Takkan Tuhan dicampak pula dalam api neraka lambat sembahyang. Ini menyakiti si ibu. Ini saya kata, secara tak sedar kita menyakiti hati ibu. Itu sebab kalau kita tak tahu kamu, jangan bercakap sembarangan. Jangan kita ibu kita itu kita menjadikan mangsa untuk mengadu domba dan sebagainya. Perkara buruk cerita ke ibu, perkara yang buruk cerita perkara yang negatif sampai ke ibu, sampai kepala orang tu berat mendengar. Allah Akbar. Sebab tu kita jumpa mak kita benda-benda yang baik. Kalau kita pergi ke Nuri, selalu baru kita pergi ke Nuri tu, makan tak sedap tu, makan tak aku, kita mak kita tanya macam mana ke Nuri dia, alhamdulillah. Tak payahlah kita nak cerita yang buruk-buruk. Sebab kita nak melibatkan orang tua tu kepada perkara-perkara yang buruk. Kenapa? Ini harus kita renungi sama-sama tuan-tuan, agar perkara ini tak berlaku pada kita dan anak-anak kita juga kita nasihati. Agar kalau kita besok dalam sakaratul maut, bacakan Yasin, takkin kita, baca Quran, ziarah kubur, baca Quran dulu. Kalau kau tak mampu cakap dengan anak tu, kau tak mampu, ayah ada duit ni, kau upahkan budak-budak tahfiz tu, suruh dia baca. Mungkin kita anak kita tak mampu di atas kemampuan masing-masing, tapi kita ada cara, jalan yang lain. Panggil budak-budak tahfiz. Sebabnya meringankan azab kita dalam kubur. Tak mampu kita nak baca tahlil dan sebagainya, cari masjid, cari surau, siapkan makanan dan sebagainya. Itu cara yang kita berkata sesuatu yang boleh menyakiti orang yang berada di dalam kubur, mengharapkan sesuatu daripada kita ini. Ini penting tuan. Sebab pesan tak pada anak-anak kita. Kalau kita balik, kita
tak lama dah tuan. Berapa lama kita duduk kampung ni? Azab Allah dah turun banyak dah. New York tak pernah bagi. Ini buka TV nak Melaka bagi. Hari-hari hujan sekarang tuan. Besok kita jadi New York macam mana? Berapa orang yang akan terkorban? Azab Allah dah turun. Dah tak ada tahan lagi dah. Disebabkan kemaksiatan yang berleluasa. Buang anak lah, itulah, inilah, rasuah lah, macam-macam. Hukum Allah dipersendakan lah, macam-macam, fitnah sana, fitnah sini. Azab Allah sikit dah Allah dah tak boleh tahan. Tuan-tuan tengok nanti banjir berlaku di mana-mana. Hari ni lah tak berhenti, hari-hari punya. Tak takut ke kita ni azab Allah? Kita pun tak ada masa dah. Tak ada masa untuk kita bawa amal kita pada Allah. Tak ada masa itu. Umur kita makin lama makin dekat bertemu Allah. Tak lama dah. Tapi orang-orang yang pencen minta maaf tuan-tuan lah. Tuan-tuan, alhamdulillah. Orang-orang pencen hari ini yang saya dengar kata-kata mereka, aku dah relax dah. Anak-anak semua dah lepas. Relax apa ni? Solat yang tinggal waktu remaja dulu dah pada apa? Puasa yang tinggal dulu dah pada apa? Macam mana boleh kita kata relax? Tak ada relax dalam hidup kita atas muka bumi.